Okay. Okay, dengar tak? Dengar tak? Salam sejahtera. Apa khabar? Selamat pagi dan selamat tahun baru. I nak joy, sibuk je kan. Yelah, pagi-pagi ni tak mandi lagi. So, selalunya kalau berkongsi tandas ataupun berkongsi bilik air, jadi inilah jadi cerita dia. Nak kena share shower. Shower apa, kita punya sink semua nak share, skincare, nak cuci muka, bus gigi share tak? Kadang-kadang. Okay, anyway, pada anda yang sedang menonton live sekarang ini, kami dah bersiaran live. Ini adalah live yang pertama untuk Di Bilik, adalah rancangan terbaru kita, iaitu Di Bilik Mandi, bersama dengan saya Tini Arifin dan juga saya Alia Zawali. Okay, dah main super dah keluarkan nama kita kat bawah tu. Faizal. Hebat, bagus. Okay, Alia dan juga Tini. So sebenarnya idea ni tercetus sebab rasanya kan macam di bilik ni kita belum lagi pakai bilik air kita orang. Sebab nama di bilik tu macam setiap bilik you dah utilize kan. Cuma bilik mandi. Jadi sebab setiap topik lah, okay, setiap bilik akan ada topik-topik yang tersendiri. Macam kalau dalam bilik makan kita sembang, you know, kalau makan tu makan dengan keluarga. Kalau kat bilik tidur lain pula cerita dia. Kalau dekat bilik dapur tengah masak, bilik ruang tamu. So this is Di Bilik Air, yang mana topik yang kita akan sampaikan kepada anda, yang kita orang nak anda suggest kat kita juga adalah berkaitan apa benda yang you guys buat dekat dalam bilik air. Banyak benda you buat dalam bilik air ni, macam-macam kan. Yelah, dan sebab saya rasa sinonim jugalah Alia dengan tahun baru, because Happy New Year 2021. Sebenarnya cuba anda fikirkan, pagi 1 hari bulan Januari 2001, di mana anda mulakan tahun baru anda? Tempat mana yang anda bangun pagi? Bangun pagi tau, bukan yang 11:59 clock tu berpusing. Yes. Bangun pagi-pagi bangun, you pergi mana dulu? Mana pergi? Tempat yang you pergi. Mungkin ada orang pergi toilet, ada yang pergi makan dulu tak gosok gigi Siapa buat macam tu? Tapi for me, first thing first, this is the place. Bilik air lah tempat I nak gosok gigi dulu. Maybe macam Piramli dia ambil air, macam tu lah. Kan? Tapi kan saya rasa 2-3 Tini rasa lah 2-3 hari yang lepas ada yang buat macam tu. Sebab kan kita mengalami cuaca penurunan suhu. Sampai orang cakap macam London. Australia. I pakai sweater. Wow. Stoking pakai? Tak pakai. Nak pakai sih, I pakai yang slipper rumah. Sejuk. Saya juga rasa sebenarnya, asal sejuk lah, rasa macam kita pergi London, macam kat London lah sekarang. Satu perubahan, satu changes jugalah dengan weather. So bagi anda yang menonton kami di Facebook Di Bilik, okay, Facebook Di Bilik secara live. Kita juga dekat Facebook Bluebell Skincare, kita orang buat cross posting. So Di Bilik and also jom kita tengok ada tak yang dah start ada tak komen watching, nak bagi love, nak bagi share. So hari ni apa yang kita nak share dengan anda semua is all about New Year, new me. Betul. Di Bilik Mandi 2020. Ramai yang saya baca lah, kadang malas nak baca lah Alia. Orang cakap 2020 such a horrible year, 2020 such a bad year, 2020 ada yang cakap it's a curse year. Allah, tapi kan sebenarnya saya nak sangkal benda tu. Memang rata-rata, even for Tini pun sendiri, Tini rasa macam 2020 tu memanglah ada down dia. Okay, memang down, unexpected, a lot of things, family, personal, even my own business kan. Alia pun. Tapi dia ada hikmah dia juga. Tapi at the end of November, sebab bila Tini rasa I went down. I went down in 2020. Memang ada depression, very sad, tak tahu apa nak buat, buntu semua tu.
Tapi at the end of the day, the worst thing that happen, tak ada apa pun. Sebab kita boleh manage pun. Actually kita diri kita sendiri yang manage the how we handle that situation sebenarnya. So we come out, so tak adalah macam tak adalah macam macam yelah kita down, tapi saya bersyukur sebab kalau saya tak rasa down macam tu, Alia, then I will never know the hardship, susah macam mana, the kerisauan. So guys, jangan percaya jangan ingrain dalam kepala otak kita ni bila orang cakap 2021 ni is a horrible year. No, sebenarnya fikirkan betul-betul, okey. Ada hikmah dia. Tuhan tu dah susun just nice actually kita punya perjalanan hidup kita. Maknanya 2020 tu dia nak bagi macam test sikit. Kita boleh tak nak tu. Siapa ada hello, good morning. Tak ada lagi hello. Okay, please say hi. Please say good morning. Tengok kat mana. Korang semua kat rumah ke? Korang semua kat office mandi ke? Dah bersetuju ke? Dah 10:30 dah ni. Hari ni sebenarnya mandi pun belum lagi. So pakai makeup je. Lepas tu spray kan. Alright. Okay, so masih lagi bercakap pasal tahun baru. So Alia, what is your, just basically lah, selalu orang bila tahun baru je dia ada macam azam baru or aspiration, New Year aspiration. What is your idea? Okay, untuk Tini, okay, tahun baru ni 2021 memanglah kita mengharapkan yang lebih baik. Okay, bukan yang lebih sebenarnya. Okay, bila dia cakap mengharapkan yang lebih baik, so perkataan tu I dah pakai many years. So selalu mengharapkan so maksudnya mengharapkan diberi. Tapi untuk tahun ni saya saya nak mengharapkan saya nak memberi. Okay, macam mana saya boleh jadi berguna kepada diri sendiri, keluarga dan masyarakat, sebab sebelum ni tak berguna sangat. So I nak jadi macam mana, nak fikir beyond myself lah. Banyak how we want to be a better version of myself. Lepas tu Tini pun fikirkan macam selepas apa jadi kat COVID ini antara hikmahnya kan. Jadi saya tak nak, sebelum ni saya ni agak structured tau. So kalau saya plan, saya akan persistently that way one thing, ataupun by hook or by crook I will try to achieve it. So masa COVID ni show you sebab a lot of things are out of control. Betul. Sebab saya ni sebenarnya I didn't realise that. Tapi bila terjadinya COVID, saya actually I like things to to be structured. In fact, saya tak suka surprises pun. Sebab apa, surprises tu out of my control. Alamak, I patut lepas surprise ni I patut buat ni, itu kacau plan I. Ataupun macam kenapa surprise ni macam ni? Kenapa tak order ni? Kenapa kita tak pergi tempat ni? Okay. Yeah, so I think macam tahun ini I want to be more flowy. And then go with the flow. Okay, kalau dapat surprise, alhamdulillah ada orang nak surprise kita kan. Kalau dia bunga tak ayam, that's okay. Kenapa bukan bunga ros? Kenapa bukan bunga matahari? I tak suka bunga ni. Betul. Kita just accept je. Accept dan terima. Nice one. That's me lah. For me untuk Alia, because all this while I macam banyak sangat fikir pasal apa orang fikir pasal dia. So now this year is more towards me. Ketak-ketak. More towards self-love, self-care, try to be a better version of myself. You know, I nak more me. But it's not selfish. Okay, yalah, self-love. Okay, boleh tak macam explain sikit self-love tu? Korang tahu tak self-love tu apa? Mungkin boleh komen sikit apa yang korang faham pasal self-love. Assalamualaikum Kak Ana, Rohana. Hello, waalaikumsalam. Morning. Mana lain Kalau ada siapa yang dah masuk ni, boleh share juga. Sebab kita ada share juga benda important yang maybe boleh benefit other people out there pasal self-love ni. Okay, so self-love ni apa dia sebenarnya ada? Self-love ni actually it's you fikir more, you buat benda untuk diri you, untuk kebaikan you, untuk you punya own health, kebaikan you, untuk you tak fikir benda tu you buat untuk orang lain. Some people they make up bukan untuk diri dia make up untuk orang pandang dia nampak cantik. Orang dia nak expect pujian daripada orang. So it's okay, you can make up, tapi bila you make up is for you, untuk diri you, untuk bagi you nampak. You know, bila you makan healthy food, it's because you want to take care of your body, untuk you punya own health you sendiri. You nak jaga so that 40 tahun, 50 tahun tak adalah you ada kecil manis, you darah tinggi you control. So you take care now. Sekarang ni paling penting. Janganlah bila dah sakit,
baru you nak treat kan. Masa tu in a way dah terlambat, but still masa tengah sihat ni lah kita try to treat ourselves. Jadi kalau self love ni macam kadang-kadang kebanyakan, especially ladies lah. Betul. Okay, I don't have time to give myself love because ada orang rasa konsep tu konsep yang selfish kan. It's like kenapa nak fikir pentingkan diri sendiri kan. Ataupun macam ada yang macam I don't have time because you know kita as mom, kita as wife, kita as boss, kita as worker, kita as kita as a member of the community. Macam time bila lah pula nak fikir pasal nak massage ke, nak make up ke, nak buat rambut ke, tak apalah, rambut serabai macam Pontianak pun tak apa sebab pakai tudung. I baru potong rambut selepas setahun. You can imagine sebab korang tak nampak kan, so siapa nampak pun, tapi dalam dah tak apalah, besok jadilah setahun. So what is your take on kalau ada yang cakap okay, kalau kita self love ni macam adakah kita pentingkan diri sendiri? For me, I rasa tak, because in order you need to, benda paling penting sekali diri kita. You need to take care of yourself, baru you boleh jaga orang lain. In a way sama juga macam you jaga diri you be healthy, barulah you boleh jaga anak you. Kalau diri you sakit, macam you nak jaga anak orang-orang tersayang you? So diri you sendiri kena healthy, diri you kena presentable, orang tengok muka you, you know, benda-benda tu you need to do for yourself, bukan untuk memuaskan hati orang lain. So self love is very very important. Kalau dalam bahasa Melayu dia kita cakap apa? Sayang diri, cinta diri. Sayangi diri anda. Sayangi diri anda kerana anda begitu bermakna. Bermakna, berharga, macam tagline. Satu tu kan. Okay, so new year, diri yang baru, kita nak mulakan dengan diri kita sendiri. Betul lah kalau Alia cakap macam kalau kita tak sayang kat diri kita, macam mana lah orang nak sayang kan. And then benda ni dia berkait juga dengan muka. Okay. You punya penampilan wajah you and lah, ya Allah, berseri-seri lah Alia ni. Seriously no, saya bukan nak puji dia. Saya ni susah nak puji orang sebenarnya sebab saya selalu rasakan kalau saya nak cakap sesuatu tu saya kena jujur. I bukan jenis yang kipas. That's why I dekat masa saya kerja corporate dulu, I don't do well in the office because I tak pernah kipas bos. Okay? So orang macam okay, nanti sebab nampak tak jujur kan. Tapi seriously, daripada mungkin lighting kot, nampak very glowy lah muka dia kan. Very 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 glowy. Jadi untuk self love kita start dengan our face, because face is something yang orang akan tengok the first thing. Betul, it's a first impression. I mean orang bila jumpa you, dia taklah tengok kaki you kan. Dia akan tengok tangan you ke, dia akan tengok muka you kan. So muka tu is very important. And then you need to take care of your skin. Skin. So, part ni lah yang payah sikit. Ada orang komen ke macam tu? Wahana cakap, sebelum cerita. Bukan salah Nur Zahira. Bagi saya self love tu nak cantik, nak sihat sebab diri sendiri, untuk keperluan dan self confident diri sendiri, bukan untuk orang lain. Betul. Itu reason yang pertama. Dan yang the rest tu Oto lah cantik di mata suami, sihat untuk anak-anak. Suhana. Hai Suhana. Morning. Hopefully you having a good orang panggil it's not gloomy lah. Wet Wednesday morning. So part skincare yang Alia ni kan, Alia dengan saya ni saya rasa karakter yang berbeza sebab Alia merupakan founder untuk skincare Bluebell. Okay, so dia founder, so that's how kita kenal sebab kita kenal sebab kita ada dalam buat kelas dengan Alia, lepas tu kita kat event kan. Lepas tu tiba-tiba macam okay, sebab saya sendiri terinspirasi sebenarnya dengan Alia. Sebenarnya banyak founder-founder skincare kan, but bila kita ada kelas dengan Alia, tiba-tiba dapat idea ni, and then because saya ni jenis yang memang tak peduli. Betul, saya tak peduli pasal kulit saya. Sebab apa? Sebab saya dari sekolah lagi, dari form 4 zaman remaja dulu, memang saya ada kulit yang elok. Jadi bila tak pernah jerawat juga kan?
Jerawat tu kalau period tu jerawat lah sebab hormonal kan. Tapi jarang lah saya tak pernah ada breakout macam my friends semua macam sebiji. So sebab saya ada skin yang baik, Allah dah kurniakan, alhamdulillah. Jadi saya ambil benda tu for granted. Saya ambil benda tu for granted, so saya tak berapa jaga sangat. Jadi maksudnya kalau saya mandi tu, sabun mandi tu sabun mandi, sabun ketiak semua, lepas tu sus kat muka kan. Itu paling no. So I've been doing that for the past in my 20s, in my 30s. Lepas tu kadang-kadang saya bertuah jugalah kalau pergi event ataupun pergi any launches kan. So ada companies bagi I skincare sample, on tu dia bagi I gift hampers. I pakai lah. So kalau bulan ni dapat produk A, I pakai produk A. So you tukar lah. Produk B, produk B. Sebab save money lah kan. Orang bagi I try lah. Tapi you tak ada macam rutin yang you memang stick to it. Dia tak yang stick to it to a routine. Okay, even tak ada. Kalau saya bangun pagi pun, the only routine yang saya buat ialah saya gosok gigi, saya ambil wuduk. Cuci muka? Cuci muka dengan air wuduk lah. Okay, itu pagi. Petang bila balik kerja? Petang balik kerja, kadang-kadang I just lap je. Lap dengan tuala mandi Sebab I lepas mandi, I lap je makeup I tu dengan tuala mandi. Tak boleh. Jadi apa yang so guys, mungkin rasa benda ni remeh-temeh. Dulu pun saya rasa benda ni remeh-temeh sangat. I'm not that kind of girl. I'm not vain-vainnya. So girlish. Saya kat sekolah pun, sorry I join taekwondo, I tak masuk pandu puteri ke, pengakap ke. So for me it's like, I tough girl. Tak payah pakai sunscreen. No. Tapi bila umur kita dah masuk 4 series, then saya start nampak saya ada banyak wrinkles, saya punya pigmentation. So efek dia kat situ lah. So pasal tu lah tahun baru ni rasanya you know what, kalau saya nak grow old gracefully, apa yang perlu buat sekarang? What should I start now? So dengan Alia, so Alia boleh tak share? Okay, I can share. Ni basic, ni Alia can share basic. Tapi bukan yang macam Korean punya tu Korean yang mana? Korean sampai 10 step, 20 step, 50 step. Biar macam kita cakap dulu playback ni. Okay. Beauty routine. Let's start dengan kata dah habis. Oil cleanser. Tu dia. Oil cleanser dulu. Oil cleanser. Yes, oil cleanser. Cleanser ada banyak juga type of cleanser. So kena bangun. Tu dah. Kalau macam ni anak I dah lambat dah pergi sekolah dah. Mama, nak mana stokin. Betul? Habis. Rasa sini je step you. Then foam cleanser. Yes. So yang berbuih punya. Patutlah kulit dia orang. Skin glass skin semua kan. Tengok ni baru step 3. Aduh. Step yang ketiga. Then toner. Moisturizer. Kita kena tengok yang kat sana tu. Sebab yang ni delay. Then moisturizer. Eye cream. Eye cream kat bawah mata. Tengok orang Korea. Then spot treatment. Tu kalau you ada spot macam acne ke, ada blemishes. Tahu macam dah. Apa benda ni? This is ni. pressing powder. Then lepas you dah habis buat tu, you ambil pressing powder, you just tap. Lip. So that one. Hand cream.
steps. So Alia, are you serious? Okay, saya rasa untuk wanita-wanita di luar sana yang juga similar dengan saya, I don't think 10 step. Ya, lagi-lagi kita yang mak-mak ni ada banyak anak yang nak handle diorang yang ketuk-ketuk pintu lah. Mama, buat apa kat dalam toilet tu lama sangat? I wanna pee. You know, macam So saya nak Alia share. Okay, I know you are expert in skincare. You pun memang suka memang sentiasa educate yourself pasal skincare. Okay, but untuk just sebab you dah macam menelaah kamus semua kan, boleh tak you compress bagi yang paling simple je. Ni basic, ni paling basic ni untuk orang yang macam yang nak senang, yang macam Tini dia kata dia guna sabun mandi je. Tapi janganlah buat macam tu please, sebab you akan rosakkan you punya skin barrier. Okay, yelah, ni tak nampak sekarang pun nampak. Cheese berbahaya. Kenapalah hang tak kekal muda remaja semua kan? Okay. Tak, itu hanya angan-angan. So, ada nak share 3 je. Instead of 10, 3 sahaja rutin skincare yang paling penting. Okay, first one. Yang paling penting, cleanser. Cing. Okay, so cleanser, cuci muka. Of course you need cleanser lah, pencuci muka. Then lepas tu moisturizer. Ada geng. Suhana cakap samalah rutin dengan Puan Tini. Ingat kita seorang je. Tak lah gitu. Memang dulu kulit pun tak ada masalah. Betul kan? Sekarang baru dah start kan? Mereka tu lah yang I paling tertekan bila my mother sendiri yang start tegur. Lepas tu dia start buka semua produk-produk dia. Dia 70 plus kan. So I dah start pressure lah. Kadang-kadang nak pergi rumah mak tu kan. So nanti mak duk macam, kenapa ada ni? You must do ni. Aduh. Faham. So memang macam even macam Alia pun, even masa Alia teenagers pun, I start my skin routine pun dah late juga, maybe dah 20 something. Sebab I buat scan analysis tu, I perasan my skin dah start ada pigmentation, tapi dia belum keluar lagi. Dia kat dalam, dia belum keluar lagi. So dia akan start keluar bila you dah 40 ataupun late 30s. So you need to treat masa you dah 20. Orang-orang yang tengah tengok umur 20 tahun ni, belasan tahun ni, better jaga sebab your skin will not be the same sampai umur. Okay, masih belum terlambat bagi anda yang ingin kekal seperti looking like 20s like me, but actually it's already 4 series. Okay. What's the first step? Where's the moisturizer? This one. Not moisturizer. Cleanser. Cuci muka dulu. Jom kita nak buat. Okay, cleanser Alright. So kalau pakai cleanser, cleanser yang macam mana yang yang kita kena cari? Okay, cleanser actually you have to tengok you punya skin condition. Maksudnya skin type you ada oily skin ke, you ada dry skin ke, combination sebab skin type pun ada banyak. Banyak skin type. So you have to try to cari skincare yang cleanser. Oh, kena basuh muka dulu Ada letak sabun lah macam mana? Selalu kena basah kalau muka. Kan dah step dah salah. So basahkan dulu. Tak apa. Okay, I buat. Tini dia buihkan. Kalau I tak. Tak buih sikit je. And then I akan letak that spots. Then I akan cuci. Then akan cleanse. Sebab I tak suka nampak buih sangat. Press tu Yes. Okay. I tak suka nampak buih sangat. So kita cuci. Okay. So sorry, tadi step saya salah. Jangan buihkan. Basuh muka dulu. Lepas tu basahkan muka dulu. Ada cara tak? Dia macam ni ke? Macam ni ke? Bila you cuci muka, try to buat in circular bulatan, circular motion. Maknanya circular daripada bawah ke atas. Sebab kat sini, area-area ni ada lymph nodes kita. So nantilah itu banyak lagi benda-benda yang cara urutan muka tu. Next episode akan share lebih detail. Ini nak share basically simple routine. 3 step saja you need untuk orang yang macam malas sangat. Kita bukan malas lah. Kita busy lah. Dia cakap kita malas. Berdebah. Ini untuk orang yang macam nak simple. Simple. Fast. Kita efficient. Betul. Okay. So dah melekit dah ni, boleh basuh dah. Okay. Usually ada setengah orang tanya, bila I cuci muka ni nak berapa lama? Nak 5 minit ke? Nak usap? Actually, the best is 30 to 1 minute. You janganlah tak sampai berapa saat dia dah cuci. Produk tu nak absorb pun, dia nak clean pun tak cukup. Kita kena pakai timer lah tadi. Okay. Nampak tak kurang sabar. Dah nak cuci dah. Dia dah boleh buat dah. Nampak dah.
nampak Tak dah. Okay, so I've wash my face. Selalunya saya basuh muka pagi-pagi sekali dengan wuduk, itu je. Itu sekali lah tu berseri tu. Tak, maksudnya itu je lah yang cuci muka. Itu je. Lepas tu tak ada dah. Sampailah malam. Malam baru you akan cuci lah. Cuci tu kalau mandi lah kan. Mandi sekali dengan Tapi mandi. actually malam paling penting sebab malam oil you akan keluar and then you debu kat luar. Tu yang akan trap you punya pores. Okay. Kalau Ada orang tanya. Kalau nak tukar skincare, boleh ke secara drastik atau kena tunggu? Okay, this one kalau you nak tukar skincare, maknanya it depends skincare apa sebenarnya. Kalau it's natural skincare, it shouldn't be a problem kalau you nak terus apply. But it would be advisable kalau you ada sensitive skin ke, you tengok ingredient skincare tu, try to do a swab test. Swab test COVID-19? Alamak, takut ni. Patch test! Ya Allah, tu aku teringat COVID, ya Allah. Ayo. Skincare pun ada swab test Patch test ni dapat kat mana? Patch test tu maknanya bila kita buat tu, kita just patch test dekat kita punya ni area ni. So kita tengok ada sensitive area tak, kalau macam ada skin reaction tak, maknanya dia merah ke atau gatal ke, so that you tahulah skin you sensitive. Rasa besar sikit. Jom kita step number 2 kita move kat sini. Okay, cuci muka. Kat sini pula. Yes. Sebab kat situ macam so kita nampak nampak berseri, puji diri, nampak kan? Nampak berseri. Swab test. Okay, lepas swab test ada ni, maaf maaf mencelah, ini Puan Kartini ke? Puan Tini, panggil Tini je lah. Tini. Yelah, dia ni 3R dulu. Oh, so sekarang saya 2R dengan Alia. Tini dan Alia. Okay, next. Kita dah cuci muka tadi. Second step ialah kita kena guna moisturizer. Moisturizer ni ada setengah orang dia fikir, kulit I berminyak lah, tak payahlah pakai moisturizer. Sebab dah moist kan? Dah cukup moist. But itu salah satu kesalahan in skincare where bila you ada kulit berminyak, you disregard moisturizer. You still kena pakai moisturizer sebab bila you tak pakai moisturizer. Okay. Berapa kalau macam ni, berapa kali nak letak? Nak letak 10 sen ke 50 sen ke? Banyaknya. Tak apa. Banyaknya. Sebab Alia, I pun tak suka my skin berminyak tau. So usually kan I akan ambil half of this tau. Actually moisturizer, this one should be enough. I think kita banyak sikit. May atau ambil. Okay. So around macam 50 sen. Bukan 50 sen. 20 sen besarnya. 20 sen yang dilepihkan. Dilepihkan. Lebih kurang macam ni lah. Lebih kurang macam tu. Macam ni je. Tapi ada additional. And then so what do we do? Then you letak, usually letak the spots lah. Which is dagu, dahi, pipi. Ni kita sikit. Ada tak nampak sini ada? Okay, so dah letak dekat spot, nampak tak? Kalau tak nampak macam 25 lepas ni, tak tahulah, korang baik cakap nampak macam 25, okay? Okay, lepas tu so ada cara ke dia kena bila nak massage dia? Yes. Usually for bila kita nak apply moisturizer, you don't tarik you punya, bila you usap kulit you, jangan tarik ke bawah lah. Sebab nanti dia nampak akan cepat set. Nampak. Okay. So you try to, bila you semua ke atas semua naik so ke atas. Kita semua kena nak against gravity lah. Betul. So semua nanti dia turun ke bawah kan? So try kan? to usap your ke skin atas. naik ke atas. Tambah-tambahan. Wah, semini. Semimik. Okay. Lepas tu semua kena naikkan ke atas. Yes, naikkan ke atas. Okay. So siapa pandai lepas step 2 ni apa? Kita tengok komen. Apakah selepas step 2 yang paling penting tapi banyak orang tak buat? Paling penting sebenarnya, but ramai orang actually even macam myself pun masa I rasa macam oily. I dah macam tak rasa macam oily. So is it okay kalau I macam dab sikit? Biar je Okay, nampak kan tak sebab biasa. nanti dia akan absorb, dia akan sink into your skin. Okay. So you should just biar je sebab memang over ni. Naikkan dia. Okay.
Kalau you nak buat macam ni ke? Gitu. Macam itu kena pergi facial kan? Okay. Alright. Okay, dah. Alright, so third step, which is the last step kalau pagi kan, what is the most important thing? Ialah sunscreen. Okay. Sunscreen. Tapi dia daily defense moisturizer. Tadi dah pakai moisturizer. Itu moisturizer which is actually is night. Tapi night tu you boleh juga guna for day. Pasal kena pakai double. Orang panggil je night or day usually sebab night tu because dia punya active ingredients lebih banyak. Sebab malam usually you nak repair. Okay. But it still boleh je guna untuk siang. And then sunscreen. Tapi ni dah moisturizer, so tak boleh pakai ni je. Dia ada macam 2 in 1 juga. Dia boleh juga. You can. Nampak tapi, tak? Cubaan untuk saya potong step. 2 je lah step kan. Ni 3 sunscreen kan. Actually kalau you dah ada moisturizer yang 2 in 1, you ada moisturizer yang sunscreen with moisturizer, then you can skip the moisturizer. Okay. You can have the sunscreen with moisturizer. Okay. Itu lagi Macam ni lah. Yes. So okay, ni apa lagi, 2 finger rule. Oh, what's a 2 finger rule? Macam ni. 2 finger rule Jangan ngelat. Oh, banyaknya. Banyak Sunscreen memang the Okay, so ni bukan ni? Bukan Itu kita tambah. Wah, that's quite a lot banyaknya. Sunscreen sebab banyak orang 2 finger rule. So banyak orang macam, ada pakai sunscreen tapi sunscreen dia macam ni. Yeah, that's me lah. Ada pakai sunscreen ni sunscreen lain lah. Tak boleh sebab sunscreen is protection from UVA and also UVB. Okay. Sebab sun ni dia boleh damage kan kita punya skin. Okay. So itu yang boleh buat pigmentation. Itulah sebab sebenarnya saya dah start risau sebab saya dah start ada nampak tak I punya pigmentation tu. Dia dah start naik tu. Dulu tak ada tau. Masa I dekat zaman sekolah I flawless kalah Korean actress, tapi sekarang ni tengok semua dah naik kat sini. Ni. Kan. Wrinkle semua. Okay. So what do we do with this? Okay. So kita Apply je. Macam biasa. So macam ni je. Apa je. Ni. Sebab nanti kita akan banyaknya. blend in. Okay. Wih, banyaknya. Tak selesa betul. Seriously, I tak selesa sebab Sebab dia tak biasa. You tak biasa pakai moisturizer. Banyaknya. Anything in your face kan. Lepas ni ucap cuci muka sekali lagi. Mesti kejap lagi dia buang ni. Okay. This Rasa oily sikit. Okay, but I didn't know banyaknya you have to put on But oily moisturizer is face. untuk awal-awal pakai memang dia akan rasa, tapi lama-lama yang penting dia akan sink in. Dia akan sink in dan you tak rasa. So memang of course when you put something on your face kan dia akan rasa oily sikit. Dan lepas tu dia akan absorb. Okay, saya ada soalan. Ni kalau orang lelaki tengok mesti cakap, dia orang takkan buat lah apatah lagi kan. Okay, so how about lelaki? Adakah lelaki juga perlu menjalani proses ini? I have banyak sangat I follow orang yang sekarang ni lelaki pun very skin influencer. Skin sangat influencer, menjaga. And then diorang pun apply 10 steps. Oh, ya ke? Kita tahu. Tapi tak ada ke? Bukan macam orang kan ada this perception kalau guys jaga sangat skin ni macam metrosexual, yang macam terlalu amat smart lah kan. So for me I think maybe itu pun diorang punya apply the self. Husband you buat tak? Husband I tak buat sangat, tapi dia akan macam apa tu? Okay. Apa tu? Okay, dia buat macam dia interested lah. Lepas tu you spray apa tu, face mist. Habis dia pun tiru-tiru jugalah. Okay, macam dalam keegoan tu dia macam nak buat tahulah. Betul, sangat. Tapi for me I realise memang banyak yang orang lelaki dah start macam banyak produk-produk skincare. So okay, Tini rasa lebih new me untuk tahun 2021 ni. Rasa disayangi juga sebab tak pernah spend serius, sumpah. Saya tak pernah spend time selama tu untuk jaga saya punya skin, dan saya tak pernah letak secepuk banyak benda macam tu. So okay, saya nak tengok apakah hasil dia. Okay, kalau korang semua ada soalan, ada apa-apa soalan boleh tanya sekarang kepada Alia. For me, saya sendiri juga belajar daripada Alia. Saya juga nak mengubah saya punya rutin harian saya supaya nanti bila I dah 50, 60 kan, tak adalah barulah macam tak ada Sofia Jane. Wah, Kak Sofia Jane. Dia macam tak
tua kan. Itulah. Kita tanya dia tu apa masa dia buat masa dia muda. Okey, ada yang bertanya ni, okey. Filosofi dia kata, what is a face Suhana yang tanya. Face mist question mark. Mana? Face mist. Face mist. Mungkin dia bertanya. Apakah soalan itu? Yes. Face mist? Face mist. Maksudnya mungkin Oh, digunakan untuk apa? Bila face pakai mist. kot. Face mist ni banyak function. Face mist ni kita guna ada orang buat macam face mist toner face mist, maknanya dia boleh 2 in 1 lah. Sekarang banyak dah buat 2 in 1 dah. Maknanya dia boleh buat toner and also face mist lah. Bluebell pun ada juga 2 in 1 toner and face mist. So you boleh macam bila kulit you kering, you boleh just spray and dia akan tolong untuk hydrate your skin. And selalunya orang banyak guna face mist ni bila dia kerja kat office. Very dry. Sebab dry dengan aircon. Yes, very dry. Suami I dia buat apa tau? Dia letak dalam kereta. So bila dia ngantuk ke dia dia macam nak freshen up. Nak freshen up. Okay, so orang lelaki, guys, jangan rasa malu, jangan rasa segan. It's okay. Yes. Sebab, okay, this is 2021. Okay, 2021. Kalau lelaki juga perlu menjaga penampilan. Okay, tak adalah macam nak keluar. First date sebenarnya bukan perempuan je yang conscious pasal jerawat. Orang lelaki pun kalau jerawat penuh, I think you'll be conscious as well. So kita mulakan love tu dengan diri kita sendiri. So saya rasa okay, ada yang cakap lepas I apply baru nampak berseri. Wow, I say lighting sekali sebab kita ada ring light kat depan ni. So thank you so much for watching. Saya rasa kita pun dah complete kita punya first episode hari ni untuk go into self love dan bermulakan dengan skin. Yang skin. paling Bukan basic, makeup kan? Skin. Paling basic. Paling basic tau. Tu, itu bukan, itu 3 steps je. Itu paling orang yang macam nak simple should do that. Okay, so jangan lupa kita akan live every week. Okay, minggu depan hari Khamis kita akan talk a little bit pasal isu keyakinan diri. Okay, sebab kita nak, sebab saya rasa macam dari zaman 3R dulu sampai sekarang, self esteem ataupun self confidence ni memang topik yang like hot topic lah. I think dulu tak sebab sekarang lagi sangat sebab social media. So kita akan share and talk about more skincare tips to make you feel confident inside and outside. Betul. And don't forget untuk follow Di Bilik dekat Instagram, dekat YouTube dan juga Facebook, as well as Bluebell Skincare dekat our FB page and also IG Bluebell Skincare Official. Okay, kalau korang ada apa-apa topik yang korang semua nak kita share ataupun talk about, then you guys boleh komen ataupun just DM je kita orang dekat Di Bilik. Alright? Anything which is benda-benda metafor ke, yang macam benda-benda yang macam putih tu cantik ke, benda-benda macam tu we will bahaskan gitu. Okay, saya ingat buat perbahasan lah kan. Okay, apa-apa saya nak say thank you, nak ucapkan thank you. I think very active comment from Suhana. Thanks Suhana, thanks Rohana, thanks Philosophy. Thank you for semualah yang watching our live. So we'll see you next week insyaAllah. Take care, Happy New Year, and have a self-love. Bye.